Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini setelah sekian lama Sapa Rohani ini diberhentikan. Itu dia, Iron Man pun keluar tiba-tiba. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi Sapa Rohani, siapa yang pernah mengikuti siri Sapa Rohani ini, dia last berlangsung pada tahun 2018. Tak silapnya 2018. Pada ketika tu hampir setiap malam berlangsung Sapa Rohani. Dan dah lama dah Sapa Rohani tak berlangsung. Dan malam ini insya-Allah, tak tahulah, rasa dah lama tak berlangsung dan rasa macam nak adakan semula Sapa Rohani. Kenapa nama Sapa Rohani? Yalah Sapa. Kalau kita selalu minum malam ada kursus program dan sebagainya, jadi Sapa ni minum malam lah. Minum malam. Tapi kalau minum malam ni biasanya kita bagi minum yang ringan-ringan, makan yang ringan-ringan. Sapa ni makan ringan. Tapi biasanya makan ni untuk jasad, untuk fizikal. Tapi yang ni Sapa Rohani, untuk rohani kita, untuk roh kita, insya-Allah. Jadi kita nak bagi sikit-sikit benda yang simple, benda yang mudah faham tentang kehidupan. Jadi dia bukan makanan yang utama. Makanan utama ni ilmu-ilmu yang hebat-hebat daripada asatidzah, tuan-tuan guru, ulama dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Pada malam ni sebenarnya saya baru saja selesai sesi mengaji online. Sesi mengaji online yang mana alhamdulillah saya terus buat keputusan insya-Allah bermula malam ni pada setiap pukul 11 malam kita ada sesi Sapa Rohani. Kita nak bagi sapa. Kurus dah lah. Alhamdulillah. Jadi kita nak bagi sapa untuk rohani kita. Dan malam ni tajuk yang kita akan bawa ialah berkaitan sombong. Kita nak melihat apakah indikator seseorang itu sombong. Dan kita tak mau tengok orang, kita nak tengok diri kita. Diri kita. Kita tak mau jadi penghukum kepada orang. Kita nak nilai orang tu sombong, orang ni sombong, orang tu sombong dan sebagainya. Kita tak mau. Kita tak mau jadi penilai. Kita bukan orang yang ada hak untuk menghukum orang lain. Kita tak ada hak pun menghukum orang lain. Hak menghukum ini, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat semua kena faham, hak menghukum adalah hak eksklusif Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu, kita tengok kawan tu sombong, kita tahu mana dia sombong. Betul ke dia sombong? Hanya kerana muka dia serius ke? Hanya kerana dia duk tunjuk dia ada kereta banyak mana, dia ada rumah besar mana, dia tunjuk, lepas tu dia tunjuk kecantikan, kita tahu dia tu sombong. Dah. Kita bukanlah ada kemampuan ataupun ada kuasa untuk tahu tentang seseorang. Jadi tajuk kita malam ni nak cerita tentang sombongkah aku tu. Kita nak tengok diri kita. Nak bagi satu ingatan pada diri kita. Apakah indikator yang nak menunjukkan kita ni sombong ke tak? Ada setengah orang kata sombong ni jenis menunjuk-nunjuk, jenis belagak. Macam mana cikgu? Jadi sombong ni dia nak berbangga dengan ilmu dia, dia nak berbangga dengan kecantikan dia, dia nak berbangga dengan kemewahan dia. Adakah yang tu yang dimaksudkan sombong? Yang tu yang kita nak tahu. Sebab yang kita nak baca pada malam ni adalah satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi dah beritahu kepada kita tentang apakah yang dimaksudkan dengan sombong. Dimaksudkan dengan sombong. Jadi kita akan lebih jelas apa yang dikatakan dengan sombong.
Nabi letak terus. Yang kata sombong tu apa dia? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan FB, ada guru-guru saya, ada sahabat-sahabat saya, rakan sepengajian, ada di kalangan adik-adik saya, ahli keluarga saya. Jadi apa yang ingin saya sebut, siri Sapa Rohani ni dia dah lama dah berhenti bersiaran. Itu ini. Jadi malam ni alhamdulillah kembali bersiaran Sapa Rohani untuk kita mengingatkan rohani kita sebelum kita nak tidur malam. InsyaAllah ramai lagi tu tak tidur tu. Mungkin yang nak tidur awal ni kaum ibu lah, sebab besok pagi nak kena bangun awal untuk menyiapkan sahur. Tapi yang di peringkat ayah anak-anak ni rasanya tak tidur lagi. Jadi alam-alam tak tidur lagi, jom kita nak tahu apakah yang disebutkan tentang makna sombong. Tentang makna sombong. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis, yang berbunyi, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Faqala rajul, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa qamtun nas. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Baik, yang ni tuan-tuan jelas Nabi bagi tahu pada kita tentang siapa dia yang sombong tu. Kita nak kenal manusia yang sombong, bukan kita nak kenal manusia sombong, kita nak tengok sombong tu ada tak dalam diri kita. Kita nak kenal yang tu dulu. Kita tak mau nilai orang. Sekali lagi saya sebut, kita bukan ada hak eksklusif untuk menilai manusia lain. Dia ikhlas ke tak ikhlas, dia sombong ke tak sombong, dia riak ke, dia nak menunjuk ke. Tuan-tuan, kita tak ada kuasa magic, kita tidak ada kuasa yang Allah bagi pada kita untuk kita kenal hati budi orang. Jadi kita tak boleh nak menghukum orang. Jadi apa yang kita boleh, kita tengok pada zahir dia sahaja. Dia buat kebajikan, kita tak boleh nak kata dia ni riak ke, tunjuk gambar dalam FB ke, dalam IG ke sebagainya. Dia buat kebajikan, kita syukur, alhamdulillah, kita doakan dia, semoga dia dimurahkan rezeki, semoga dia diberi kekuatan untuk terus buat kebajikan. Jadi tajuk malam ni, sahabat-sahabat sekian, dan Sapa Rohani ni tak lama, setengah jam saja. Kita nak cerita, kita nak sembang setengah jam saja. Tajuk malam ni nak tahu apakah ciri sombong, dan kita nak berhati-hati supaya kita tidak ada penyakit sombong itu dalam diri kita. Baik, kita nak baca tajuk ini berdasarkan satu hadis yang saya baca tadi, matan dia, yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah sifat atau perasaan sombong. Nabi memulakan hadis ni dengan nak bagi tahu orang yang sombong tak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga orang yang sombong. Tidak akan masuk syurga. Yang tu benda yang jelas dari sudut apakah natijah bagi mereka yang sombong. Nabi sebut yang tu dulu. Kemudian bila sahabat ni dengar, bila para sahabat ni dengar tentang apa yang Nabi SAW sebut tentang betapa bahayanya sifat sombong, maka pada ketika itu seorang lelaki berkata, sesungguhnya, dia bagi tahu pada Rasulullah, sesungguhnya seorang lelaki dia ni menyukai untuk berpakaian cantik, dan memakai kasut yang cantik. Jadi lelaki ni tanya pada Rasulullah, adakah kalau ada seorang lelaki dia ni suka pakai pakaian yang cantik, pakaian yang kemas, pakaian yang dalam erti kata dia ni orang yang bersiap lah, orang yang bersegak-segak, pakai pakaian yang cantik, pakai kasut yang cantik, kalau tambah
Hari ni pula tuan-tuan, kalau contoh pakaian ni nak dekat raya, walaupun kita pun tak tahu nak raya boleh pergi raya mana ke, tapi yang pastinya beraya dalam rumah lah. Nak pakai pakaian yang cantik, kemudian ambil gambar. Nah, ambil gambar, oh tunjuk dengan pakai baju Melayunya, dengan pakai baju sampinnya, dengan pakai pakaian jubahnya, dengan pakai baju kurungnya dan sebagainya lah. Tak kisahlah jenama apa sekalipun baju tu, tapi dia ni orang yang suka mementingkan kecantikan, mementingkan berhias-hias lah, dengan syarat menepati hukum syariat menutup aurat tu. Tapi dia ni jenis macam tu. Ada tuan-tuan. Nah, ada orang yang jenis kita tengok dia tu, kita tengok dia pakai kemas. Nah, dia pakai kemas, dia pakai smart. Kita tengok dia smart. Kita pakai macam dia tak jadi macam dia. Kita pakai macam dia tak jadi macam dia. Tapi dia pakai tu kita nampak cutting tu nampak smart lah. Wah, kita nampak best lah nampak. Bukan best, nampak bagus, nampak kemas. Kita tengok dia tu nampak segak. Kita tahu, oh segak yang ni orang-orang macam ni jadi model pakaian apa, boleh sangat lah. Jadi lelaki ni bila dia dengar Nabi sebut kata tak akan masuk syurga orang yang sombong, jadi lelaki ni tanya pada Rasulullah, adakah seorang lelaki yang dia ni suka pakai pakaian yang cantik, pakaian cantik, pakai kasut yang cantik, adakah dia ni dikira sebagai orang yang sombong? Yang tu. Sebab apa? Ada setengah kita rasa bila pakai baju cantik, kasut cantik ni, tunjuk, ambil gambar, buka FB, buka IG, buat live apa semua, kita duk rasa, nak sombong nak tunjuk sombong, baju aku ada pakai baju smart. Laki ni tanya pada Rasulullah, adakah seorang lelaki yang bila dia pakai pakaian cantik, kasut cantik ni, adakah dia ni kategori orang yang sombong? Maka Nabi SAW menjawab soalan lelaki itu dulu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah ni suka kecantikan. Allah itu cantik dan dia suka kecantikan. Maksudnya Nabi nak menjawab kata kalau ada orang yang pakai pakaian cantik, kasut cantik, ataupun yang makna seakannya lah, ambil gambar duduk di depan rumah yang cantik, ambil gambar duduk di depan kereta, maklumlah tiba-tiba kalau ada sahabat-sahabat kita beli kereta baru ke musim-musim raya ni, lepas tu ambil gambar ke apa sebagainya, basuh kereta, lap polis lah ke apa sebagainya. Okey, Nabi nak jawab yang tu nak habaq kata bukan maksud sombong. Yang tu nak bagi faham. Bila kita suka kecantikan, contoh kita ambil gambar rumah kita kemas apa semua, kita tunjuk dalam bilik kita pun kemas, contoh nak bagi tunjuk orang kata kemas ke apa sebagainya, dalam kereta kita kemas ke apa semualah, apa-apa jugalah. Yang ni yang ditanya oleh sahabat ni, orang lelaki yang pakai cantik, kasut cantik, adakah dia ni sombong? Walaupun dia tak tanya secara direct, tapi dia nak tanya pada Rasulullah ni sebab takut ni Rasulullah kata orang sombong ni walaupun ada besar zarah. Besar zarah ni kita ambil besar atom ataupun besar biji sawi lah, kita nak bagi faham, bagi nampak ni, duduk dalam hati ni tak masuk syurga, tak masuk syurga. Jadi laki ni dengar ni dia risau, adakah orang yang suka pakai kecantikan ni, orang yang suka berhias-hias pakai, ataupun yang makna lebih kurang kalau kita situasi sekarang ni, duduk dalam keadaan rumah cantik ke sebagainya, adakah dia ni kategori sombong? Tapi Nabi jawab, Nabi redakan diri lelaki yang bertanya. Nabi nak habaq kata tak. Apa yang dia buat tu baguslah. Sebab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Jadi yang tu bukan definisi sombong. Tu sebab tuan-tuan perempuan, kalau kita ni jenis orang yang suka pakai kemas ni, kita ada dai izhar, orang handsome, orang pakai kemas smart orang dia. Jadi kita tengok dia, nak habaq kata yang tu memenuhi kehendak Allah, nak memenuhi tuntutan dalam Islam tu sendiri. Kita mesti kena berhias, maksud bercantik-cantik, dalam erti kata mesti di bawah piawaian syariat, menutup aurat, tidak berlebih-lebih. Kadang-kadang macam kalau perempuan tidak boleh make up dan sebagainya. Tapi kalau masih lagi duduk di bawah ruang lingkup yang dibenarkan Islam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh bersegak-segak, dan itu tidak dikira sebagai sombong. Tuan-tuan, cantiknya hadis ni memandangkan lelaki ni tanya, adakah
seorang lelaki pakai cantik, pakai kasut cantik, dia ni sombong. Nabi jawab dulu, yang tu adalah benda Allah suka. Nabi akhirkan hadis ni. Hadis ni panjang. Biasa kita duk dengar orang baca hadis ni, orang setakat baca yang awal itu saja. Orang baca awal saja. Tidak akan masuk syurga bagi mereka yang mempunyai sifat sombong walaupun sebesar biji ataupun sebesar zarah. Lepas tu tak cerita dah yang lepas pada tu. Sedangkan ada lagi dua perkara. Iaitu seorang lelaki tanya tentang indikator sombong tu macam mana. Dia bagi contoh lelaki pakai cantik. Seorang yang berpakaian cantik. Dan Nabi menafikan yang tu bukan dikira sombong. Tapi Nabi jawab. Nabi jawab dan Nabi jelaskan. Nabi tidak tinggalkan hadis ni tergantung. Nabi tidak tinggalkan hadis ni tergantung dengan persoalan-persoalan. Apa dia? Nabi sebut di hujung tu al-kibru, yang dikatakan sombong tu. Yang ni yang tuan-tuan kena highlight bagi perhatian. Yang dikatakan sombong tu apa dia? Iaitu batarul haq, menolak kebenaran. Yang ni dikatakan sombong. Apa dia tuan-tuan? Bukan semestinya pakai cantik ke tak pakai cantik ke. Yang tu yang pakai cantik, pakai segak, pakai kemas itu, yang tu Allah suka. Allah suka. Tuan-tuan, pakailah. Pakai asalkan mematuhi apa yang syariat kita gariskan. Yang kata sombong bila ada orang main habaq kat kita, tegak kita, perbetui kita. Perbetui kita, kita tolak. Yang tu dikira sombong. Tuan-tuan kena jelas. Siapa habaq ni? Nabi, tuan-tuan. Nabi habaq. Ni bukan definisi daripada manusia lain. Ni bukan definisi daripada kamus Dewan Bahasa. Ni definisi yang datangnya daripada Nabi. Siapakah orang yang sombong? Yang pertama iaitu orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran, tuan-tuan. Orang yang tak mau terima kebenaran. Orang tegak dia, orang habaq kat dia. Sebagai contoh, kalau kita tengok kadang-kadang, tuan-tuan, kita ni ataupun kita muhasabah diri kita, kita ni kadang-kadang ada orang tegak kita, ada orang tegak kita, ada benda salah kita buat. Kita ni susah nak terima. Pasal apa kita susah nak terima? Sebab kita selalu tengok siapa yang tegak kita. Siapa yang tegak kita? Kita suka tengok orang yang tegak kita tu siapa dia. Kalau kita rasa dia ni orang yang martabat lebih rendah pada kita, kita susah nak terima. Bila kita tak terima kebenaran, sedangkan yang dia tegak tu betul, maka kita sudah dikira sombong. Dan berhati-hati jika kita tidak minta ampun pada Allah, kita risau wa na'udzubillah, takut kita tak masuk syurga. Tu sebab berhati-hati, tuan-tuan. Sombong ni bukan benda ni, orang main tegak kita. Orang nak main perbetui kita. Bukan kita kadang-kadang orang nak main tegak kita, orang nak main habaq kat kita benda yang kita salah buat. Kita boleh pula duk tuduh dia, duk cari kesilapan kita, duk cari kesalahan kita. Hang duk perhati aku salah selama ni. Hang duk cari aku kelemahan aku kat mana. Hang cari tak. Bila kita tolak apa yang dia tegak tu betul, memang kita salah, memang kita silap, memang kita perlu perbetulkan. Dan kita tolak, kita tak mahu. Maka di situ dikira kita sombong. Tu kena ingat, tuan-tuan. Benda macam ni bukan boleh buat main. Bukan boleh buat main. Saya bersiaran, tuan-tuan, kali ni yang faham lah, yang tak faham. Apa dia lorat utara, tuan-tuan. Dia puas sikit. Kadang-kadang kita duk pedor, tuan-tuan tahu pedor. Pedor ni kontrol lah. Kita duk kontrol tu dia jadi susah sikit. Jadi, tuan-tuan, sekarang kita berada dalam sesi Sapa Rohani. Tajuk dia sombongkah aku. Kita nak tahu adakah kita kategori orang yang sombong. Maka Nabi letak apa dia ciri orang yang sombong tu. Yang Nabi sebut la tadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Maksudnya dia salah, dia silap. Tak kira lah apa perkara sekalipun. Tambah-tambahlah dalam urusan agama lagi lah. Bila ada orang tegak dia, orang kata, cara hang solat tadi tu tak berapa nak kena tu. Kita kata pasal apa? Sampai batal ke? Taklah batal, tapi dia tak berapa nak kena. Kita tanya, yang kenanya macam mana? Boleh tak hang ajak aku? Yang tu yang sebaiknya. Yang ni kita panggil sebagai orang yang tawaduk. Dia tak tengok pun siapa tegak dah. Ni kadang-kadang bila orang tegak kita, kita suka tengok orang yang tegak tu siapa dia. Kalau Ustaz Hafiz Hakimi tegak kita, mungkin kita boleh terima. Sebab Ustaz Hafiz Hakimi. Tapi ada kalanya yang tegak kita tu, dia tu ni orang
lebih rendah pada kita. Kita rasa orang lebih maksudnya tak layak lah nak tegak kita. Tak layak lah. Ada budak-budak main tegak. Dia kata, pakcik ambil yang semayang tadi nampak macam tak berapa cantik tu. Pakcik basuh tangan, tak gosok tangan. Kita tahan diam. Jangan cakap banyak. Aku hidup lama dah. Kita tolak tu tuan-tuan. Yang tu adalah tanda sombong dalam diri kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bukan gaduh nak menunjuk-nunjuk. Kita tolak kebenaran. Nabi kata tolak je kebenaran. Bila ada orang tegak kita dah dikira sombong. Berhati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang yalah situasi sekarang ni tuan-tuan, kadang duduk dalam rumah ni, kadang nak isteri tegak suami. Suami ni kadang dia pantang. Dia pantang sikit. Yalah dia suami. Dia suami. Jadi bila suami kata abang ni macam tak berapa nak cantik ni, tiba-tiba duk buat benda ni depan anak-anak. Adalah isteri tegak tu. Tiba-tiba tak boleh terima. Jangan duk tegak, tak mau bercakap, mengamuk dan sebagainya. Maka yang tu apa dia? Yang tu dah sombong tu. Yang tu dah sombong. Yang tu kita takut Nabi kita sombong tak masuk syurga. Yang tu. Ataupun kadang-kadang isteri ditegak oleh suami. Isteri ialah kadang-kadang ni isteri ni dia chef di rumah. Chef di rumah. Jadi suami ni sekali-sekala tegaklah. Sekali-sekala ni dia bukan sekali-sekala dia duk tengok tiba-tiba isteri silap buat masuk bahan. Isteri silap masuk bahan. Dia tegak kata, tak silap abang, kena buat masuk bahan yang ni. Dan isteri pun perasan. Isteri perasan kata dia silap. Tapi sebab dia ni master chef di rumah. Abang jangan duk tegak. Saya duk masak lama mana dah. Saya tahu lah. Abang ni pandai-pandai. Bila kita tolak benda-benda macam tu, sebenarnya kita dah ada sifat sombong dalam hati kita. Tak boleh nak menerima kebenaran. Yang ni takut tuan-tuan. Yang ni takut. Bila kita tolak. Itu sebab dalam bab orang bagi teguran kat kita, nasihat kat kita, jangan pernah tengok siapa yang bagi nasihat. Tengok apa yang dia bagi nasihat. Apa yang bagi nasihat. Ni tambah di rumah ni. Kadang-kadang anak tegak. Anak kata, ayah, apa rasanya kena ambil pergi masuk mengaji lain ayah. Pasal apa? Ayah baca surah Fatihah macam mu'allaf lah. Contoh kadang-kadang anak ni dia nak bergurau. Dia kata ayah baca surah macam mu'allaf lah. Kalau ayah macam Ustaz Izzat ke, Ustaz Izzat Amin, Ustaz Hafiz Hakimi, tak apa. Anak pun seriau nak tegak. Ayah baca sedap. Tapi ni ayah. Jadi ayah kata, ya ke Fatihah ayah tak okey boleh tak? Sebab ayah hampa tegur ayah baca macam nak. Yang ni bagus. Walaupun ayah tu sebenarnya dia tak jatuh pun. Dia punya martabat dia. Kalau dia menerima teguran walaupun datang daripada anak. Baik. Jadi cuma kita kena tengok anak pun dia nak tegur ayah, kena tegur lah cara elok. Jangan tegur sampai menjatuhkan maruah ayah. Tegur elok-elok. Dan ayah terima teguran. Satu lagi orang susah nak terima teguran ni pasal apa tuan-tuan? Bila dia suka tengok cara orang tegur, cara orang perbetulkan. Kita kena faham, kita tak boleh nak kawal orang, kita tak boleh nak kontrol orang. Ada orang dia boleh tegur kita, boleh perbetul kita dengan cara lembut, Ada orang dia tegur kita dengan dia perbetulkan kita dengan cara kasar. Tu sebab kita kena faham. Ada orang dia kata aku ni memang tak reti nak cakap elok-elok. Aku ni jenis tegak secara ni secara keras lah, cengeng. Orang Kedah kata, orang Utara kata cengeng. Ada orang dia boleh tegak elok-elok. Ada orang macam kita lah ni. Kita ni kadang-kadang lebih mudah terima teguran daripada orang yang tegak kita secara lembut. Tapi susah nak terima daripada orang yang tegak secara keras. Sedangkan sebenarnya cara tu bukan menjadi keutamaan. Kita perlu tengok apa teguran dia. Kalau teguran dia tu betul, maksudnya kita perlu baiki diri, kita perlu perbetul dan kita perlu terima teguran dia. Walaupun dia tegak secara kasar, kita kena terima. Cuma mungkinlah kita boleh bagi tahu dia, Han tegak tu betul lah. Tegak tu betul, aku tahu aku salah, aku silap apa. Cuma lain kali Han cakap elok-elok sikit lah. Aku ni bukan boleh orang kasar-kasar ni, aku jadi macam panas sikit. Dia panas sikit. Jadi kita boleh habaq kat dia. Jadi kita tak boleh kawal dah. Kita tak boleh nak semua orang tegak seperti mana yang kita harapkan. Tapi cara tu adalah masing-masing lah. Kalau kita yang menegak, kita boleh kawal, kita boleh tegak elok-elok, kita boleh cakap elok-elok, kita boleh perbetul elok-elok. Tapi bila orang nak tegak kita tak boleh kawal orang lain. Kita tak boleh kawal diri orang yang tegak kita. Baik.
Seterusnya, yang kedua kita dah berada di penghujung. Dia setengah jam je siapa rohani ni. Siapa rohani ni tak boleh lama-lama. Nah, nama apa siapa? Mana ada kalau kita pergi kursus tuan-tuan. Waktu siapa bukan minum sampai sejam. Siapa ni bagi setengah jam je. Jadi siapa rohani. Selalu siapa waktu kursus, waktu program, dia bagi kita makan time-time macam ni, mihun ke ataupun paling tak ada roti kering roti ataupun biskut kering Jadi ni siapa rohani ni kita nak bagi siapa yang ringan-ringan untuk rohani kita sebagai ingatan. Ingatan kita. Jadi kita kena ingat siapa saja tengok kita lepas ni, tak kira lah siapa dia pun. Jangan tengok apa status dia. Jangan tengok dia pangkat apa. Tengok dia duduk kat martabat mana dengan kita. Kalau dia tengok kita, dia cakap kepada kita benda kebenaran, benda yang perlu kita ubah, benda yang perlu kita perbetul, maka semestinya kita kena ikut dan kita kena terima. Bila kita tolak benda yang betul, dia tegak kita. Tiba-tiba Ustaz Syazni tegak kita. Ustaz Syazni tegak kita, bagi kita ada benda kita ubah. Waktu ni kita kena terima. Tapi kalau Ustaz Syazni tegak, kita terima sebab Ustaz Syazni. Kadang-kadang mungkin yang orang kita rasa dia ni biasa, mungkin pekerja aku, mungkin orang yang lebih rendah daripada aku, nak tegak aku pandai-pandai aku, siapa dia aku ni. Jadi bila kita tolak tuan-tuan, Nabi kata apa? Inilah ciri orang yang sombong. Tu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan, untuk sesi kita siapa rohani malam ni. Jadi sahabat-sahabat yang melihat, boleh share-sharekanlah video ataupun live ni pada grup-grup yang ada. Kita nak cerita, adakah kita ni kategori sombong. Kita kategori sombong. Selalu kita duk rasa kita tak mau tengok tuan-tuan orang lain, kita tak mau hukum orang tu sombong, orang tu riak. Siapa kita untuk hukum orang? Yang tu nak kita ni hari ni lah ni orang suka nak hukum orang. Kita tak ada kuasa magic tuan-tuan untuk menilai hati budi orang. Allah tak bagi pun hak pada siapa-siapa pun. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tahu Allah bagi kelebihan pada Nabi untuk kenal orang-orang munafik, tapi Nabi tidak pernah tunjuk kepada para sahabat dia tu orang munafik, walaupun Nabi tahu, sebab Nabi nak didik kita bahawa kita manusia ni tak ada hak pun. Hatta dalam hadis-hadis Nabi, semua Nabi sebut tanda munafik, ayatul munafiq. Ayatul munafiq, ayat tanda-tanda orang munafik. Jadi Nabi habaq tu supaya kita jangan mudah-mudah hukum orang. Jangan mudah-mudah hukum orang ni, sat-sat hukum orang lah, sagi pi hukum ni Ustaz Faisal, kita masuk pi hukum lembaga zakat tak buat kerja ke. Kita siapa dia yang kita nak tunjuk hebat sangat ni? Kita tak ada nilai tuan-tuan. Malam ni kita nak tahu, kita nak belajar tentang adakah kita ada ciri sombong. Ciri sombong yang pertama, apa dia tuan-tuan? Menolak kebenaran. Ada orang bagi tahu kebenaran, ada orang tegak kita, ada orang nak perbetul kita tolak. Kita tolak, kita tak mau pakai. Kita tak mau pakai. Jadi bila kita tak mau pakai, kita dikira sudah sombong. Bila ada orang perbetul kita duk tengok siapa dia yang tegak tu. Layak tak dia tegak? Kalau kita tengok dia tak layak, kita tak mau pakai. Yang tu juga dikira sombong. Yang kedua, Nabi SAW sebut apa dia ciri orang sombong. Kita nak tengok ada tak kat diri kita ni. Ada tak kat diri kita ciri yang sombong? Ciri yang pertama tadi, menolak kebenaran. Nabi kata yang sombong siapa dia? Orang yang menolak kebenaran. Yang kedua Nabi sebut apa? Waqamtun nas. Dan orang yang mempelekehkan orang lain. Bila kita mempelekehkan orang lain, maka yang tu disebut sombong. Allah bagi kelebihan. Allah bagi kelebihan sikit tuan-tuan. Kelebihan dari sudut ilmu. Allah bagi kelebihan dari sudut ilmu. Allah bagi kelebihan dari sudut rupa parah. Allah bagi kelebihan di sudut harta benda. Allah bagi kelebihan dari sudut apa lagi? Tuan-tuan, Allah bagi kelebihan di sudut pengikut yang ramai. Popular, followers ramai. Followers ramai tuan-tuan. Followers ratus-ratus ribu. Jadi bila Allah bagi kelebihan ni, alhamdulillah, syukur Allah rezekikan kepada kita kelebihan. Tetapi dengan kelebihan tu tak ada hak untuk kita pelekehkan orang. Tak ada hak untuk kita pelekehkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita tak ada. Kita tak boleh mempelekehkan orang. Saya bagi contoh mudah ni. Ni berlaku ni kadang-kadang benda-benda kecil ni. Tuan-tuan, ada satu kisah. Cerita majlis raya haji. Tak salah raya haji kan.
Jadi bila raya haji ni kita gotong royong lepas meleh buat korban apa semua. Jadi bersiang daging lah. Orang Kedah, orang utara ni dia ada, bukan kata orang utara lah, mana-mana tempat pun dia ada gotong royong. Kita sepotong-potong daging untuk diagih-agihkan. Jadi berlaku satu keadaan tuan-tuan, ada budak muda lah, ada budak muda ni dia potong daging. Biasalah tuan-tuan, budak muda, saya pun kategori muda tuan-tuan. Jadi kategori muda lah, bawah 40 tahun. Jadi bila 40 tahun ni 40 tahun, bawah 40 tahun ni kategori muda. Jadi bila muda ni tuan-tuan, ada kalanya kita tak tahu. Ada kalanya kita tak tahu. Contoh orang muda ni dia pergi potong daging. Dia pergi potong daging. Bila potong daging tu tuan-tuan, cara potong tak kena. Cara potong tak kena. Jadi bila cara potong tak kena ni, ada orang kat situ, orang kampung juga, orang tua-tua. Orang tua-tua tengok tu, dia boleh kata apa? Hang tengok tu. Hang tengok tu, ni lah budak-budak lah ni. Budak-budak lah ni ngaji sampai masuk universiti, tapi potong daging pun tak tahu. Baik kita duduk kampung ni, reti bab-bab ni. Yang tu dah dikira sombong, pelekeh orang lain. Jaga-jaga, jangan duk ingat nak pelekeh orang. Kadang-kadang kan sedap kan kita kata, yang tu pun tak reti. Yang tu pun tak reti. Kita suka nak kata tuan, yang tu pun tak reti. Kadang-kadang benda kecil lah. Minta tolong, minta tolong. Pernah berlaku tuan-tuan, pernah berlaku suami isteri ni depan kita sendiri ni. Jadi isteri suami minta, isteri minta tolong, isteri minta suami tolong lah buat sesuatu. Adalah nak perbaik apa tak ingat dah lah. Jadi suami boleh kata apa dekat isteri, tak reti lah yang ni. Jadi isteri ni boleh kata apa? Yang tu pun tak reti. Baik tak payah jadi lelaki. Tu pelekeh tu. Dah kadang menjatuhkan maruah suami depan orang. Tetapi yang paling utama, dia dah ada sifat sombong yang Nabi kata. Jangan tuan-tuan, jangan kita duk pelekeh orang. Semua yang ada kat kita pun hadza min fadli rabbi. Apa yang ada kat kita ni pun semuanya adalah milik Allah. Allah bagi pinjam sat je. Allah bagi pinjam sat je. Orang tanya handsome pun Allah bagi pinjam sat. Nanti kerepot. Nanti kerepot juga. Handsome ni pun sat. Benda Allah nak bagi ni sat semua. Bila-bila masa Allah boleh bagi, bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Jadi yang paling utama, kita jangan pelekeh orang. Jangan pelekeh orang. Jangan. Ni nak kena tekan lebih sikit ni. Jangan pelekeh orang. Bila kita pelekeh orang, contoh kita ada ilmu lebih sikit, pi pelekeh orang. Pi pelekeh kata hang yang tu lah, tak mau belajar, tak mau mengaji. Kalau kita nak suruh dia belajar, suruh dia mengaji, terus straight to the point. Ni kalau boleh, hang nak tahu benda ni, hang kena mengaji. Macam tadi, kes duk potong daging ni. Jangan pelekeh budak muda tu. Apa ni orang muda mengaji tinggi, masuk universiti, tak tahu potong daging. Apa salahnya bila dia tengok saja dia tak reti potong daging, kita yang reti pergi tunjuk. Pakcik nak tunjuk, pakcik tengok cara hang potong tu salah. Pakcik nak tunjuk cara potong yang betul. Bukankah yang tu lebih baik? Budak muda tu pun dia akan appreciate cakap orang putih pula malam ni. Menghargai pakcik ni yang nak pergi tolong dia, dan dia akan ingat ilmu tu sampai dia mati. Bahkan pakcik tu pun dapat pahala sebab mengajak budak muda ni potong daging, ilmu potong daging dengan betul. Bila pelekeh tak selesai apa-apa, budak tu terus buat kesalahan dan dia boleh sombong pula, dan takut wa na'uzubillah dengan sombong pelekeh budak tu potong salah, boleh boleh apa? Boleh tak boleh masuk syurga. Takut wa na'uzubillah. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Sahabat-sahabat, kadang ada yang pelekeh sudut ilmu. Ada orang kadang-kadang pelekeh sudut harta pelekeh orang miskin. Malas kerja dah pi kata kat dia apa semua. Kita Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi lebih sikit pada orang lain, syukur, kita syukur. Antara tanda syukur macam kita buat kebajikan, sedekah apa sebagainya, syukurlah. Tapi antara tanda syukur, kita tidak mempelekehkan orang yang tak dapat apa yang kita dapat. Yang ni kita kena ingat. Kena ingat. Jadi tuan-tuan, dua benda ni yang Nabi sebut, tanda sombong yang jelas. Tanda sombong yang jelas iaitu yang pertama yang disebut, yang tadi Ustaz Syazni tulis tadi, iaitu batarul haq, iaitu kita tidak menolak kebenaran. Siapa yang menolak kebenaran, itu tanda dia sombong. Orang nak perbetul dia duduk gaduh tengok siapa yang bagi tahu kat dia. Nak perbetul dia tak tengok. Kalau benda tu betul, kita kena perbetul. Dan yang kedua ialah ghamtun nas,
mempelekehkan orang lain, menghina orang lain, merendah-rendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, yang tu juga dikategorikan sebagai orang yang sombong. Maka kalau sahabat yang tanya sebelum tu, adakah orang yang pakai cantik? Tambah kita ada Ustaz Rozi ni. Ustaz Rozi ni orang yang handsome, pakai cantik, pakai smart. Jadi DJ pun Allah pakai kemas bukan main. Pakai kasut cantik ke sebagainya. Adakah yang ni dikategorikan sebagai sombong? Tak. Nabi kata yang tu memenuhi tuntutan agama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka cantik ni. Ustaz Syazni pun pakai smart apa. Dulu waktu mengaji jadi facilitator, duk ikut saya apa semua. Kemas orang suka. Abang Syazni ni smart. Smart dengan serban dia lah, pakaian dia tu, dia setrika lentik ni, cicak jatuh pun tak ada nak tak dan cicak jatuh pun tak ada mucak ke apa, orang kata putih dua. Baik. Jadi nak habaq kata apa? Nak habaq kata kalau kita bersegak-segak kemas apa sebagainya, yang tu bukan dikategorikan sombong. Yang kata sombong tuan-tuan kena ambil ingat, pegang. Nabi kata dua ni. Satu, iaitu kita tolak kebenaran. Tolak kebenaran. Orang tegak kita, orang nak perbetul kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Yang kedua, iaitu kita mempelekehkan orang, kita menjatuhkan orang, kita menghina orang, kita maksudnya kita merendah-rendahkan orang. Yang tu kategori sombong. Okey, tuan-tuan, itu sajalah untuk Sapa Rohani. Hari ini Ustaz tak pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Isteri saya tak tidur lah. Isteri saya nak kena tidur awal esok, dia nak bangun sahur. Jadi hari ni kita tak t-shirt, tak serban. Isteri saya kata yang ni dia suka saya penampilan macam ni. Jadi penampilan macam ni baru nampak sempoi sikit okey. Tapi yang penting kemas. Yang penting kemas. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Dan jika sudi boleh share dalam grup-grup ke atau apa-apa jugalah. Kita panjang-panjangkan. Bukan ilmu daripada saya tuan-tuan, saya sampaikan hadis daripada Nabi SAW. Nak menceritakan, nak melihat indikator siapakah ataupun apakah ciri orang yang sombong. Dan kita berhati-hati, perlu berhati-hati supaya wa na'udzubillah, kita kena doa daripada Allah supaya Allah menjauhkan dua sifat, iaitu kita tolak kebenaran ataupun kita meremeh-remehkan ataupun merendah-rendahkan orang. Kerana dua inilah yang disebut sebagai sombong, yang Nabi sebut sebagai orang yang sombong tidak akan masuk syurga. Itu saja untuk sesi malam ni Sapa Rohani. Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan yang menonton, yang share video ni, saya mendoakan termasuk diri saya, kita semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menggunakan setiap ruang waktu detik yang ada dalam bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh melipat kali gandakan amal ibadah kita. Dan anggaplah bahawa kalaulah ini Ramadan yang terakhir, inilah Ramadan yang terbaik, yang terbaik dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita jumpa lagi pada Sapa Rohani malam esok. Tajuk tak tahu lagi nanti kita tengok tajuk nanti sombong aku dah sampai saya bawai polis. Not boleh tengok daripada awal. Hang sombong ke tak? Boleh check. Okey. Jadi begitu juga Ustaz Fauzi, Allahu Akbar, syekh-syekh yang hebat ni. Maka insya-Allah kita akan berjumpa lagi malam esok dalam sesi Sapa Rohani di bulan Ramadan. Asal nak buat moral rohani, nampak macam tak lepas habis. Sapa Rohani lah kita kekal dengan nama lama. 2018 last bersiaran. Ni kita hidupkan semula Sapa Rohani 30 minit bermula pada pukul 11 malam, insya-Allah pada setiap malam. Itu saja untuk hari ini, untuk malam ni. Selamat bersahur, selamat bertahajud, selamat beribadah dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang baik semuanya daripada Allah. Salah silap saya mohon keampunan Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat penonton, rakan-rakan live ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.